Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, isu tentang Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, sekarang memang panas seluruh Malaysia berkenaan dengan perkataan ataupun terma Duta Tuhan. Tapi saya tidak mau memberi apa-apa komen. Cuma saja ada satu video yang saya ingin kongsikan kepada anda, kerana saya fikir video ini cukup bagus menerangkan tentang terma ini dan dapat memberikan pencerahan sebenarnya apa sebenarnya maksud kata itu dalam konteks ketika Hanayo mengatakan Duta Tuhan. Fahamkan dengan baik, semoga kita dapat menjaga keharmonian negara Malaysia. Semoga kita terus dapat sama-sama bertoleransi di dalam negara Malaysia yang majmuk, dan kita sama-sama menjaga perlembagaan negara Malaysia, terutamanya untuk kontrak sosial, menjaga kedaulatan bangsa Melayu, kedaulatan agama Islam dan sebagainya. Jadi saya fikir penerangan ini sangat bagus dan saya minta supaya semua rakyat Malaysia bertenang dan kita sama-sama hadam penjelasan daripada tokoh ini yang saya fikir antara terbaik menjelaskan konteks pada ketika Hanayo mengatakan tentang Duta Tuhan, ya. Jadi ramai yang salah faham tentang perkara itu, ramai yang salah faham sehingga menimbulkan kegusaran dan sebagainya. Tetapi penjelasan daripada abang ni ataupun tokoh ini sangat-sangat bagus dan saya ingin kongsikan kepada anda. Tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini dia video dia, saya kongsikan bagi anda. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, isu tentang Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, sekarang memang panas seluruh Malaysia berkenaan dengan perkataan ataupun terma Duta Tuhan. Tapi saya tidak mau memberi apa-apa komen. Cuma saja ada satu video yang saya ingin kongsikan kepada anda, kerana saya fikir video ini cukup bagus menerangkan tentang terma ini dan dapat memberikan pencerahan sebenarnya apa sebenarnya maksud kata itu dalam konteks ketika Hanayo mengatakan Duta Tuhan. Fahamkan dengan baik, semoga kita dapat menjaga keharmonian negara Malaysia. Semoga kita terus dapat sama-sama bertoleransi di dalam negara Malaysia yang majmuk, dan kita sama-sama menjaga perlembagaan negara Malaysia, terutamanya untuk kontrak sosial, menjaga kedaulatan bangsa Melayu, kedaulatan agama Islam dan sebagainya. Jadi saya fikir penerangan ini sangat bagus dan saya minta supaya semua rakyat Malaysia bertenang dan kita sama-sama hadam penjelasan daripada tokoh ini yang saya fikir antara terbaik menjelaskan konteks pada ketika Hanayo mengatakan tentang Duta Tuhan, ya. Jadi ramai yang salah faham tentang perkara itu, ramai yang salah faham sehingga menimbulkan kegusaran dan sebagainya. Tetapi penjelasan daripada abang ni ataupun tokoh ini sangat-sangat bagus dan saya ingin kongsikan kepada anda. Tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini dia video dia, saya kongsikan bagi anda. Okey, Datuk IR, tolong ulas isu Duta Tuhan. Kalau niat perangan ini ikhlas kerana Allah. Okey, saya nak cerita sikit pasal Duta Tuhan ni. Okey, bukan Cik Ruslan ni saja yang tanya, ramai tanya. Nak minta saya ulas. Okey, saya ulas sekarang. Okey, right. Saya nak tanya korang, Hanayo tu agama apa? Agama Islam ke? Bukan kan? Dia agama Kristian. Okey, mana dia bukan Islam lah. Kalau orang agama lain nak kata dia Duta Tuhan ke, nak kata apa, dia anak Tuhan ke, nak kata dia adik Tuhan ke, nak kata dia Tuhan sekalipun, itu agama dia.
Itu kepercayaan dia. Kita orang Islam, kita tak percaya, betul. Kita hanya percaya Allah yang satu. Betul, itu kepercayaan kita orang Islam. Tapi kalau orang bukan Islam nak percaya, itu dia punya hak lah. Sebab Malaysia ni mengamalkan kebebasan beragama. Okey, sekarang saya nak tanya, adakah Hanayo ni menyebarkan dakwah Kristian tu kepada orang Islam sekarang di Malaysia? Ada tak? Adakah buku dia tu, katakan buku dia tu menyebarkan agama Kristian, adakah buku tu diharamkan? Buku tu telah diterbitkan zaman Najib, zaman Mahathir, zaman Abah Din kau, zaman Ismail Sabri. Buku tu tak diharamkan. Maknanya buku tu tak adalah mengandungi unsur-unsur penyebaran Kristian. Satu lagi nak tanya, adakah Hanayo dia jadi menteri sekarang di kementerian sukan tu, dia suruh ke orang dalam kementerian tu yang pekerja-pekerja kaki tangan kementerian tu, dia suruh baca Bible ke? Ada ke? Kalau ada, cakap kat saya. Saya buat laporan polis. Hanya di Malaysia sekarang ni menyebarkan agama selain daripada agama Islam kepada orang Islam tak boleh. Itu melanggar undang-undang. Kat Malaysia tak boleh. Saya tahu kat Brunei pun tak boleh. Saudi pun tak boleh. Tapi kat Indonesia boleh. Jadi kalau dia tak menyebarkan Islam atau menyebarkan Kristian kepada orang Islam, apa masalah dia? Dia nak mengamalkan sendiri. Lepas tu dia kata dia duta Tuhan, ambassador of God. Okeylah. Itu Kristian dia punya kepercayaan dalam Kristianiti dia. So apa masalah kepada kita orang Islam ni? Sebab dia PH. Dia menteri DAP. Sekarang saya nak tanya korang, Ronald Kiandi tu yang pernah jadi menteri zaman Perikatan Nasional tu, dia bukan orang Kristian ke? Boleh jadi menteri. So tak ada isu lah orang Kristian nak jadi menteri kat Malaysia. Apa isunya? Inilah masalah walaon, kan? Pening kalau tengok walaon ni. Iman lemah sangat. Okey? Itu saja penerangan saya lah. Sayang korang faham lah. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi saya telah menerima satu pendapat yang cukup padu. Cukup padu. Adakah anda setuju sekiranya Papagomo dibuang Malaysia? Adakah anda setuju kalau Papagomo buang dari Malaysia, gugurkan kerakyatan dia, kemudian kalau dia tak mau juga, ada orang lagi teruk tahu. Orang punya komen, macam-macam orang punya komen. Antara komen lagi yang saya terima ialah sulak saja. Ada orang suruh sulak Papagomo. Tak baik. Janganlah baik macam begitu. Benci mana pun dengan Papagomo, Papagomo masih ada hak sebagai manusia. Cuma saja memanglah Papagomo punya mulut tu memang mulut tong sampah. Cakap sembarangan je. Sekarang kena saman 3 juta dengan ketua polis negara. Padan muka. Apa kau rasa Oren? Jadi adakah anda setuju sekiranya Papagomo dibuang daripada Malaysia? Sebab dia hanya merusak negara Malaysia, kata komen-komen, pandangan-pandangan daripada kawan-kawan. Secara peribadi, bagi saya tidak perlulah dia dibuang negara. Tapi kasih rasalah dia, kasih jadi dia bankrupt betul, kasih saman kau. Ini 3 juta ni macam mana Papagomo mau cari? Lepas ini harap-harap rakyat Malaysia tidak perlulah pergi menderma dengan pemfitnah seperti Papagomo ni. Kalau dia didapati bersalah lah, kalau dia didapati bersalah kerana telah memfitnah ketua polis negara, tidak perlulah untuk membantu dia, tidak perlulah bersusah payah untuk buat derma jihad untuk Papagomo. Saya rasa kategori Papagomo ni tidak layak untuk masuk di dalam derma jihad. Kategori apa yang dia boleh masuk pula? Risau saja kalau Papagomo yang begini sampah ni, yang pergi kasih
pemfitnah ni tiba-tiba dia jadi standard jihad, oi ini teruk lah. Teruk. Kalau dia boleh jadi standard jihad untuk dapat dana jihad, dana derma jihad, aduh, memang tidak sesuai lah, memang tidak sesuai. Jadi bagi saya, Papa Gomo janganlah buang negara, jangan buang negara, tapi kasih dia bankrupt betul. Kasih dia saman kau. Pertama, kedua, kasih dia rasa masuk di dalam penjara, masuk dalam lokap. Apa rasa orang pemfitnah masuk dalam penjara, masuk dalam lokap? Apa kau rasa? Oren, baru ngam, ya, baru ngam. Seterusnya, kalau tidak juga, dia pandai bertobat. Saya pun tidak tahu lagi apa mau buat lah. Mungkin sesuai jugalah selepas. Kalau tidak juga mau bertobat, kita pun tidak tahulah apa lagi mau buat dengan dia. Sebab tidak ada hukuman yang lebih teruk daripada disaman atau dipenjara untuk pemfitnah. Paling kuat pun itu saja. Untuk mau dibuang luar negara masih belum sesuai. Tapi kalau enggak juga, sebenarnya kalau ada undang-undang buang negara, kalaulah ada undang-undang buang negara untuk raja kaki pemfitnah ni, mungkin dia sudah layak untuk jadi salah seorang daripada warga negara bagi tanah yang bagi mereka yang pemfitnah. Okay. So tinggalkan komen anda, apa pendapat anda pula. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.